Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Khairil, dan hari ini dalam video kali ini saya akan membincangkan tajuk graf gerakan, iaitu topik dalam silibus KSSM tingkatan 4. Dan topik ini adalah topik yang sepadan dengan topik kecerunan dan luas di bawah graf bagi silibus KBSM tingkatan 5. Dan dalam video kali ini saya akan bincangkan tentang graf laju masa bahagian yang pertama. Okey, dalam video bahagian pertama ini saya akan dedahkan tips dan teknik bagi soalan-soalan asas sahaja. Tiada soalan kebat dan sebagainya. Okey, jadi sebelum saya masuk kepada contoh, kita lihat pada nota terlebih dahulu. Kenapa graf ini dinamakan graf laju masa? Mudah, graf laju masa membawa maksud graf menegaknya ialah graf laju, manakala graf melintangnya ialah graf masa. Okey, saya letak beberapa nilai. Mari kita lihat bahagian yang pertama pada graf tersebut yang berwarna biru. Bahagian pertama ini bermula daripada kosong, condong ke kanan dengan kecerunan positif pada koordinat 15, 20. Apa maksudnya? Maksudnya kita boleh bayangkan seperti meter motosikal, sebuah motosikal. Okey. Meter tersebut bermula daripada kosong. Kemudian motosikal tersebut memecut selama 15 saat sehingga bacaan pada meter ialah 20. Jadi daripada kosong naik ke 20, motosikal itu mengambil masa 15 saat. Okey, jadi graf condong positif membawa maksud objek itu sedang memecut. Bermaksud kenderaan tersebut sedang memecut. Pada bahagian yang kedua, kita dapat lihat kecerunan dia semakin tinggi ataupun semakin curam. Okey, tapi masih lagi ada kecerunan. Ini membawa maksud motosikal tersebut ketika pada kelajuan 20 telah dipandu sehingga kelajuan 50 dalam tempoh 15 saat yang kedua. Okey, dan graf yang lebih curam ini membawa maksud objek tersebut atau motosikal tersebut sedang mengalami lebih pecutan. Pada bahagian ketiga graf, kelihatan graf mendatar. Okey, dalam graf mendatar membawa maksud motosikal itu mengekalkan kelajuannya pada kelajuan 50 selama 10 saat. Berbeza dengan graf jarak masa. Okey, graf jarak masa, graf mendatar membawa maksud motosikal atau objek tersebut berhenti. Tetapi dalam graf laju masa, kawasan graf mendatar membawa maksud objek itu masih lagi bergerak, cuma dengan kelajuan yang seragam. Okey. Dan pada bahagian terakhir graf kita dapat lihat kecerunannya adalah negatif, iaitu seolah-olah motosikal itu daripada kelajuan 50 telah memperlahankan motosikalnya ke kelajuan kosong dalam tempoh 20 saat. Okey. Jadi kecerunan negatif membawa maksud objek itu sedang memperlahankan pergerakan, atau dalam bahasanya yang lebih sering kali kita jumpa ialah perkataan nyah pecutan, iaitu dia menghilangkan pecutannya sedikit demi sedikit sehingga ia berhenti. Jadi mari kita lihat contoh yang pertama. Tipsnya, apabila kamu buka soalan, kamu perhatikan paksi menegak ini. Sekiranya paksi menegak ini ialah paksi laju, maka terus set dalam minda kamu dua perkara. Yang pertama, kadar adalah koordinat. Okey, saya ulang, kadar adalah koordinat. K kadar, K koordinat. Manakala perkara yang kedua ialah jarak bersamaan dengan luas. Okey, kita set dalam minda kita dua benda ni, tapi kita tak guna lagi. Saat lagi bila kita nak guna, baru kita akan rujuk kembali. Bagi soalan A dengan B menggunakan dua perkataan yang sama, iaitu seragam. Dalam graf yang diberikan ini, bahagian mana yang merujuk kepada kawasan seragam? Ya, seperti mana saya terangkan tadi, kawasan seragam merujuk kepada graf mendatar. Ini graf mendatar. Soalan A-nya nyatakan laju seragam. Bermaksud soalan ini minta kita nyatakan kelajuan kenderaan ataupun objek ini ketika ia bergerak seragam. Jadi kita rujuk kepada paksi laju. Seragam berada pada paksi lajunya ialah 8.
Jadi kita tulis 8 meter per saat dapat 1 markah. Tak tulis unit pun boleh. Tulis 8 saja pun dah okey dah. Soalan B pula masih lagi mengekalkan perkataan seragam. Tetapi kali ini yang diminta ialah hitung tempoh masa. Jadi kita perlu rujuk kepada paksi masa. Soalan ini meminta kita untuk menyatakan berapa lama objek ataupun kenderaan ini berada dalam situasi laju yang seragam. Okey, iaitu daripada saat ke-5 hingga saat ke-10. Jadi untuk menghitung tempoh masa, kita akan ambil 10 tolak 5 dan jawapannya ialah 5 saat. Lagi 1 markah. Okey, dua soalan pertama ini sangat-sangat mudah. Untuk bahagian C, soalannya ialah hitung kadar perubahan laju. Belum lagi saya tamatkan baca soalan ini, saya dapat kesan perkataan yang ada di sini ialah perkataan kadar. Jadi ini pentingnya, kadar adalah koordinat. Ingat tu, kadar adalah koordinat. Jadi soalannya, hitung kadar perubahan laju dalam tempoh 4 saat terakhir. Graf ini kita boleh bahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian pertama, kedua dan ketiga. Bila soalan ini menyatakan 4 saat terakhir, bermaksud ianya melibatkan fasa ketiga dalam graf ini, iaitu daripada saat 10 hingga saat 14. Okey, itulah 4 saat yang terakhir. Jadi untuk menghitung kadar, kita perlu cari 2 koordinat dalam fasa ketiga tersebut. Okey, caranya saya akan baca koordinat di bawah ini sebagai 10:8, iaitu pada koordinat di sini 10:8. Saya cari lagi satu koordinat di hujung atas ini, iaitu 14:16. Dan apa yang perlu saya lakukan? Saya hitung kecerunan garis tersebut. Okey, untuk menghitung kecerunan ini, saya suka menggunakan satu kaedah yang saya belajar daripada Cikgu Azizi, daripada SMK Agama Yan Kedah. Dia menggunakan kaedah potong belakang ataupun tikam belakang. Macam mana nak guna ni? Kaedah ini amat mujarab ataupun berkesan bagi pelajar-pelajar yang mungkin sukar untuk mengingat rumus. Caranya macam mana? Kita ambil 2 koordinat yang kita dapat tadi, kita susun 14:16, 10:8 letak di bawah dia. Kalau terbalik letak 10:8 di atas pun tak apa, tak ada masalah. Nak menghitung kadar, kita akan potong daripada belakang. Bermaksud 16 tolak 8. Kita hitung belakang dulu. Sebab itu kaedahnya ialah potong belakang ataupun tikam belakang. 16 tolak 8 per potong di depan pula, 14 tolak 10. Kamu pandai tulis dalam bentuk pecahan dan tolak-tolak ni, kamu dah dapat 1 markah. Selesaikan 16 tolak 8, 8, 14 tolak 10, 4. Dan kita selesaikan guna kalkulator. 8 per 4 nilainya ialah 2. Jadi kadarnya ialah 2. Dapat lagi 1 markah. Total 2 markah. Untuk soalan D, hitung jumlah jarak. Ya, saya dapat baca dekat situ ialah jarak. Okey, jarak bersamaan dengan luas. Jadi soalan ni hitung jumlah jarak keseluruhan dalam meter yang dilalui. Bermaksud saya boleh juga baca sebagai hitung jumlah luas keseluruhan. Okey, macam tadi graf ini saya boleh pecahkan kepada 3 fasa, 3 bahagian. Disebabkan soalannya ialah keseluruhan, maka saya kena hitung keseluruhan semua luas yang ada di bawah graf. Saya ada 3 bahagian, segi 3, segi 4 dan trapezium. Saya bawa ke tepi dan saya kecilkan sedikit. Saya tambah ketiga-tiga luas, saya akan dapat jumlah jarak yang dikehendaki. Untuk segi 3 tersebut, lebarnya 5, tingginya 8. Untuk segi 4, lebarnya 5, tingginya 8. Untuk trapezium, kita kena cari 2 ketinggian yang selari, 2 garis yang selari, iaitu yang depan ni 8, yang belakang ni 16. Dan lebarnya ialah 4. Di sini kemahiran mengira luas segitiga, segi 4 dan trapezium sangat penting. Segitiga rumusnya ialah 1/2 darab panjang darab lebar, iaitu 1/2 darab 8 darab 5. Segi 4 panjang darab lebar, iaitu 8 darab 5.
Dan trapezium ialah 1/2 darab hasil tambah 2 sisi selari darab tinggi. So 1/2 darab 8 tambah 16, iaitu 2 sisi yang selari ini, didarabkan dengan 4 lebarnya. Okey, bagi pelajar yang mungkin menggunakan kalkulator sepenuhnya, saya ingin pesan, pastikan kamu letak kurungan pada 8 tambah 16 ini. Sebab kita kena selesaikan yang tu dahulu. Jadi kalau kamu type semua dalam kalkulator, jangan lupa letak kurungan pada 8 tambah 16. Kemahiran kamu senaraikan semua nombor menggunakan rumus ini, kamu akan diberi 2 markah. Dan kamu selesaikan guna kalkulator, kamu akan dapat jawapannya 108. Dan itu 1 markah tambahan. Okey, contoh yang kedua. Kita dapat lihat sekali lagi paksi menegak ini ialah laju. Dan apabila paksinya laju, terus 2 perkara yang kamu kena tulis ialah kadar koordinat, jarak luas. Okey, kadar koordinat, jarak luas. Soalan A dan B masih lagi berkait dengan perkataan seragam. Dan seragam merujuk kepada bahagian mendatar dalam graf, iaitu di bahagian tengah sini. Soalan pertama nyatakan laju seragam. Sekali lagi, ketika seragam, kita nak cari lajunya. Jadi kita terujuk kepada paksi laju. Okey, pada paksi laju, seragam berada pada nombor 20. Maka jawapannya ialah 20, 1 markah. Untuk soalan B, hitung tempoh masa. Jadi kita rujuk kepada perkataan masa, iaitu di bawah sini. Dan berapa lama dia berada dalam keadaan seragam, iaitu daripada saat ke-4 hingga saat ke-6. Jadi nak menghitung masa, 6 tolak 4 sama dengan 2 saat. Lagi 1 markah. Soalan C. Hitung kadar perubahan laju dalam tempoh 3 saat terakhir. Kadar membawa maksud koordinat. Okey, maksudnya kita perlu cari 2 koordinat dalam graf tersebut. Ayatnya ialah 3 saat terakhir. Jadi graf ini pula saya boleh pecah kepada 4 fasa. Fasa turun, fasa seragam, fasa naik, fasa turun semula. Jadi ada 4 fasa. Ayat dalam soalan ialah 3 saat terakhir. Jadi pada fasa berapakah 3 saat terakhir ini terlibat? Ya, 3 saat terakhir ni berada di dalam fasa ke-4. Okey, dan kalau kita cari 3 saat terakhir itu bermaksud pada saat ke-10. 10 hingga 13 adalah 3 saat terakhir. Jadi kalau kita nak cari koordinat pada saat ke-10, kita tak akan dapat, sebab di sini kita tak tahu berapa koordinat di sini, berapa nilai di sini. Jadi kita tak boleh guna koordinat di sini. Sebab kita hanya tahu nilainya 10, tapi kita tak tahu laju dia berapa. Okey, kita tak boleh teka-teka. Kita teka 30, 25 tak boleh. So caranya macam mana nak kira? Caranya kita tahu bahawa 3 saat terakhir berada dalam fasa ke-4. Jadi kita kira keseluruhan fasa ke-4. Kita jangan kira sebahagian saja, kita kira keseluruhan. Jadi bila nak kira keseluruhan, kita akan baca terus. Di hujung atas ini ialah 850 koordinatnya, manakala di bawah 13 Jadi menggunakan kaedah potong belakang ni, saya ambil 850, saya ambil 13 letak di bawah dia. Saya potong daripada belakang 50 tolak 0 per tolak di depan 8 tolak 13. Ini 1 markah. Saya akan dapat 50 per negatif 5. Tekan kalkulator, kita akan dapat kadarnya ialah negatif 10. Dan kamu akan dapat 2 markah. Dan untuk makluman kamu, negatif inilah yang dinamakan sebagai nyah pecutan, iaitu kadar pecutannya semakin berkurang. Sebab itu kita akan dapat jawapan negatif. Jadi apa yang saya nak tekankan di sini ialah apabila soalan kadar ini hanya melibatkan 3 saat terakhir, sebenarnya kita perlu kenal pasti 3 saat terakhir itu berada dalam fasa yang mana. Oleh kerana ianya berada dalam fasa yang ke-4, maka kadar ataupun kecurunan kita cari bagi keseluruhan garis dalam fasa ke-4 tersebut. Okey, soalan D nya. Hitung jumlah jarak
So jarak adalah luas. Kalau contoh yang pertama, saya nak jarak keseluruhan, tapi dalam kes ini hanya yang dilalui dari saat ke-4 hingga ke-8. Jadi daripada 4 fasa graf tersebut, saya tidak perlu hitung kesemuanya. Saya hanya perlu mencari luas bagi saat 4 hingga saat 8, iaitu daripada 4 hingga 8 yang saya kotakkan di sini. Jadi daripada 4 bentuk graf, 4 fasa ini, fasa yang terlibat yang saya perlu hitung luas hanyalah fasa kedua dan fasa ketiga. Fasa pertama dan fasa keempat tidak terlibat. Jadi saya bawa ke tepi dan saya kecilkan sedikit. Saya mula letak nilai. Segi 4, lebarnya 2, tingginya 20. Untuk trapezium, tinggi di hadapan sini ialah 20, manakala tinggi di belakang adalah 50 dan lebarnya ialah 2. So, nak hitung luas, panjang darab lebar bagi segi 4, 20 darab 2, tambah 1/2 darab dalam kurungan 20 tambah 50. Kita akan tambah 2 sisi selari darab dengan 2. Kemahiran menggunakan rumus ini dapat 2 markah. Dan kita selesaikan akan dapat 110. Dapat lagi 1 markah. Jadi dalam contoh yang pertama jarak keseluruhan, dan dalam contoh yang kedua jarak hanya melibatkan fasa 2 dan fasa 3 saja. Kerana ianya bergantung kepada ayat soalan ni, iaitu dari saat ke-4 hingga saat ke-8. Okey, mari kita lihat contoh yang terakhir. Sekali lagi, graf yang diberi ialah graf laju. Dan apabila graf laju, 2 perkara yang kamu perlu ingat dan kamu perlu tulis. Kadar ialah koordinat, jarak adalah luas. Soalan pertama, hitung tempoh masa ketika laju seragam. Hati-hati soalan A dengan soalan B ni masih lagi menggunakan perkataan seragam, iaitu bahagian mendata dalam graf. Tetapi soalan A sekarang ni bukannya laju seragam. Soalan A adalah masa, tempoh masa ketika laju seragam. Okey, jadi kita mesti rujuk kepada paksi masa, iaitu daripada saat 7 hingga saat 14. Jadi 14 tolak 7, jawapannya ialah 7 saat 1 markah. Soalan B nyatakan laju seragam iaitu kelajuan objek ini ketika seragam, iaitu pada kelajuan 30. Jadi kita tulis dekat surangan jawapan 30, dapat 1 markah. Soalan C, hitung kadar. Bila nampak perkataan kadar, kadar membawa maksud koordinat. Perubahan laju pada saat ke-5. Jadi dalam graf ini kita ada 3 bahagian. Saat ke-5 berada dalam bahagian yang keberapa? Ya, jelas. Saat ke-5 berada dalam fasa yang pertama, iaitu sebelum 7 tu. Macam tadi juga, macam contoh yang kedua, kalau kita nak cari koordinat, kita tak boleh cari koordinat sebab kita tak tahu nilai lajunya berapa pada saat ke-5. Jadi nak tak nak kita kena hitung keseluruhan fasa pertama iaitu koordinat bawah sini dengan koordinat atas sini. Okey, koordinat di atas adalah 7.30 dan koordinat di bawah ini tidak lain dan tidak bukan 00. Menggunakan teknik potong belakang, saya ambil 7.30, saya ambil 00 tak di bawahnya, saya potong daripada belakang, iaitu 30 tolak 0 per 7 tolak 0, 1 markah. Saya selesaikan guna kalkulator, saya akan dapat 4.285 ... Panjang lagi. Kita hadkan kepada 2 tempat perpuluhan sahaja. Kita bundarkan bagi betul, jawapannya ialah 4.29. Dapat 2 markah. Okey, jadi untuk soalan kadar, kita kena pastikan ruangan mana yang terlibat, fasa mana yang terlibat. Jadi kita perlu hitung keseluruhan garisan tersebut, bukan hanya pada saat ke-5 sahaja. Dan ini adalah soalan terakhir dalam bagi video kali ini, iaitu hitung jarak yang dilalui ketika bergerak dengan laju seragam. Jarak membawa maksud luas. Tapi kali ini, graf ini ada 3 bahagian. Kita tak perlu menghitung luas ke semua bahagian tersebut, kerana soalan hanya meminta ketika laju seragam, bermaksud hanya pada fasa yang kedua.
Jadi fasa yang kedua ini adalah dalam bentuk segi empat, dengan keadaan lebarnya 7, tingginya 30. Dan rumus segi empat amat mudah. Panjang darab lebar 30 darab 7. Dan kali ini kami bagi satu markah sahaja. Kenapa? Kerana hanya melibatkan satu luas sahaja. Dan kamu selesaikan, kamu akan dapat 210 markah. Jadi tamat semua contoh saya. Jadi sebelum saya tamatkan sini, ada 4 perkara yang kamu kena tahu. Yang pertama, perkara pertama dengan perkara kedua adalah melibatkan waktu seragam pada graf mendatar. Okey, bermaksud seragam jika masa kita rujuk kepada masa, kalau melaju kita rujuk kepada laju. Bahagian yang ketiga mesti kadar, dan kadar adalah koordinat. Kita perlu mencari 2 koordinat dan kita hitung kecerunannya. Manakala yang keempat adalah jarak, dan jarak adalah luas. Okey, jadi kita perlu faham cara mengira luas segitiga, segi empat dan trapezium untuk menjawab soalan yang terakhir. Jadi sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.